Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu. Saudara saya sekalian, malam ni kita nak cerita kanser bahagian wanita yang merupakan satu yang lebih mustahak sebab dia berlaku kepada wanita yang lebih muda. Contoh kalau you dengar cerita katakan si Minah ni katakan dia datang umur dah 45, walaupun belum menopausal tapi bila dia buat pap smear, dia dapat positif. Mengatakan dah ada kanser sel kat situ. Ataupun kita ambil satu lagi, katakan Elizabeth ni umur baru 34, dah ada vaginal bleeding, maksudnya pendarahan berlaku melalui vagina setelah intim dengan husband dia. Faham tak? So cerita-cerita macam ni selalu you dengar dan saya nak cuba leraikan masalah supaya you jangan confuse dengan uterus, kanser rahim ataupun kanser ovary, cancer of the cervix. Malam ni saya akan cerita kat mana cervix tu, tapi you tolong tekan dulu share, like dan love supaya kita setiap kali kita cerita tentang sakit ni kita ingat kepada orang yang sakit, dan kita bersyukur kalau kita tengah sihat walafiat. Okey, tapi bagi mereka yang tengah berlawan nak mengharungi penyakit sekarang pun, kita jangan putus asa. Saya berjanji dengan anda, selagi kita hidup, Tuhan kata setiap penyakit tu ada ubatnya kecuali mati. So selagi kita hidup berarti kita masih ada harapan. Namun kita nak fokus kepada cerita ini. Anda dah tengok daripada ovary, lepas tu fallopian tube, ini uterus. Kita dah habis cerita dulu. Hari tu saya ada cerita kat sini. Ni dipanggil pangkal rahim ni, okey, the neck of the uterus. Kat sinilah kawasannya sampai permukaan di sini sebelum kawasan vagina ni. Okey, ni vagina. Ni kawasan ni semuanya dipanggil cervix. Boleh? Okey, daripada permukaan depan tempat pintu masuknya sehinggakan sampai lehernya ni. Semua ni dikira sebagai cervix. Okey? Baik. So, anda sekalian, kalau dah tahu ini bahagian cervix, macam mana boleh berlakunya cancer of the cervix bahagian ni? Macam mana kanser tu boleh bermula dari situ? Dia juga boleh metastasize, dia boleh juga merebak nanti, tapi permulaannya daripada mana datang cerita-cerita ni? Dan selalunya kita bagi pada anda sekalian ada lebih kurang 5 hingga 6 gejala utama. Tak sebanyak kanser-kanser lain, tapi sebab dia lebih fokus. Sebelum saya lupa, dia adalah bukan disebabkan oleh sel yang daripada genetik ke ataupun daripada makanan ke atau apa-apa, tetapi disebabkan you stres dan sebagainya. Itu cuma sebagai booster, nak bagi dia memicu kepada kenaikan lebih banyak sel yang telah pun jadi kanser. Tapi asal usulnya daripada HPV. Pernah dengar? Human Papillovirus. Dia virus ni mula-mula dia serang, lepas tu dia akan menukar wajah sel yang dia serang kawasan cervix tu nanti, perlahan-lahan sampai dia tunjuk tanda. Kan saya kata tadi ada lebih kurang 5-6 petandanya. Nombor satu yang paling common, so siapa yang lupa tadi saya ulang lagi sekali, dia disebabkan oleh apa? HPV, Human Papillovirus. Sebab tu sekarang HPV dah ada vaksin untuk wanita yang belum lagi belum kahwin dan sebagainya tu, you digalakkan mendapat vaksin untuk HPV, kan. Lepas tu katanya mungkin 2 tahun sekali ataupun tengok dia punya series yang terbaru ni sampai 3 tahun sekali pun ada. So tapi yang pentingnya virus ni selalunya setahun sekali dia dah habis dia punya vaksin punya power tu, kan. Okey. So, yang penting ialah apa yang kita kena buat selepas pada mendapati kita kena cancer of the cervix. Number 1, gejala yang you kena check nak tahu sama ada you ada suspect cancer of the cervix atau tidak ialah anda ada perdarahan, okey, berlaku dan juga kadang-kadang bersamaan dengan sakit sekali apabila melakukan seks, okey. So dipanggil vaginal bleeding, maksudnya you ada perdarahan melalui vagina anda, okey. Dan nombor 2, ada juga dia panggil cecair yang keluar kadang-kadang waktu-waktu biasa pun, sehinggakan you heran ada
sepatutnya kering tapi dia keluar cecair juga. Kalau dah sampai ada pus, you mungkin anggap bukan pus tu nanah, you mungkin anggap dia sebagai apa tu macam infection, tapi kena check betul-betul. Okey, memanglah kalau dah ada darah dan berbau dan kadang-kadang sampai warna coklat semua tu, you kena check habis-habisan. Okey, sebab apa? Kalau you punya menses, haid you pun kadang-kadang agak luar biasa daripada kebiasaan anda melalui sama ada warna ataupun cair atau pekatnya you punya darah tu, itu juga kena check. Nombor dua, kalau dibuat scan atau buat ultrasound dan sebagainya, kadang-kadang sampai ada pengumpulan darah di atas daripada pangkal rahim tu. Maksudnya dia tak boleh lepas ke bawah sebab dah ada blok kan. So dia berkumpul ke atas. Okey. Of course ramai orang komplain dia ada macam kanser-kanser bahagian penyakit wanita ni, dia mungkin selalunya ada sakit yang orang panggil dull pain. Sakit tak sakit, kadang-kadang nak pergi komplain pun tak tahu macam mana, dan selalunya bahagian pinggul dan pinggang you rasa-rasa macam bengkak aja. So kalau betul-betul juga bengkak kawasan yang pelvis ni, memang kena pergi cek cepat-cepat. Dan selalunya kalau dia dah mula menekan ke depan, memang ada symptoms, komplain, kata masalah kencing, kadang-kadang sampai kencing berdarah pula. Itu dah mula advance lah sikit kan. Lepas tu kalau dia pergi ke belakang pula, dia boleh pergi attack bahagian you punya rectum. Faham tak? Bahagian ni najis kita semua tu pun kat situ boleh menjadi satu lagi masalah. Ada sembelit, ada yang diarrhea, ada yang keluar darah macam buah asir, semua tu you kena check. Okey. Dan selalunya orang-orang yang ada masalah kanser cervix ni, dia selalunya ada sembelit. So selalunya sembelit ni menjadi isu petanda kepada penyakit yang lebih serius kalau dah lama sangat sembelit. Okey, barang diingat kalau sampai dah ada gelenjar-gelenjar di bahagian private you atau di keliling dekat-dekat celah kelangkang ni kan, itu pun antara satunya you kena take into consideration. You kena ambil perhatian, benda ni tengah berlaku, bengkak, walaupun you tak demam tapi masih ada gelenjar-gelenjar yang dah mula bengkak. Of course kalau dia sangkut paut dengan you batuk, you dah susah nak nafas dan sebagainya, padahal tak ada sangkut paut, rupanya asal daripada cervix dia boleh sampai naik jauh sampai ke paru-paru kita. Dia boleh pergi batuk, kadang-kadang bahkan boleh batuk darah pun kena cek juga. Kalau dia sangkut bahagian peritoneum, iaitu bahagian abdomen kita ni kan, ada dia punya macam sarung juga tu. Kat situ pun boleh sampai bengkak you punya macam busung. Okey. Lepas tu kalau kena liver, biasanya macam itulah, dia boleh pergi liver, dia boleh pergi tulang, kadang-kadang sampai kuning mata dan sebagainya, padahal asalnya daripada cervix saja. Alright. Maksud saya begini, kadang-kadang cervix tu tak komplain sangat, tapi padahal komplainnya bahagian lain. Itu dimaksudkan dengan asalnya daripada primary-nya di cervix, tapi secondary, tempat yang berikutnya dia pergi tempat-tempat lain. Okey, baik. Nurizan, Waalaikumsalam. Hani Sagof, Waalaikumsalam juga. Sekarang tiba masanya apa yang kena buat. Sebab apa? Human papillovirus ini, HPV, asal usulnya datang daripada mana? Datangnya daripada memang virus, tapi dia selalunya ada kaitan dengan apa? Dengan pola hidup kita, cara hidup kita, gaya hidup kita yang kalau tak sihat, maksudnya inverted commas, contohnya kalau you ada banyak partner, seks partner yang banyak, ataupun you mula ada pengalaman seks you lebih awal, luar daripada nikah dan sebagainya, itu sebabnya diharamkan berzina dan sebagainya tu. Ni adalah penyakit yang gejala banyak sangat kawan you. Okey, inverted commas, faham tak? Lepas tu kalau you awal sangat having sex, okey. Nombor seterusnya, you are a smoker. You pula rajin berkawan dengan orang isap okok. Kalaupun you tak isap okok, smoke to itself boleh mengakibatkan sel kita boleh bertukar. Bukan takat cervix lah, dia boleh pergi ke mana-mana pun kan. Dan akhir-akhir sekalinya kadang-kadang penemuannya adalah sebagai coincidental. Maksudnya you pergi cek sebagai wanita, you suruh doktor buat pap smear, mungkin setahun ataupun selang 2 tahun sekali you buat.
Pap smear tu, okey, setengah orang buat kalau peringkat awal masih lagi 3 atau 5 tahun sekali. Tapi bila dah 40 ke atas tu, mungkin you boleh buat lebih kerap. Apapun pap smear ni kadang-kadang kalau dia dah kata positif, kalau peringkat stage 1 masih lagi kat situ saja, lebih mudah kita handle. Okey. So apa lagi yang you kena buat? Doktor ada cara yang seperti yang saya pernah cerita, sama ada operate ataupun dia kemoterapi, atau in this case kita boleh buat radiation. Okey. Kalau semua ni dah settle, you dah baik, lega dan sebagainya, pastikan bersamaannya seiring sejalan tu mestilah buat diet yang betul. Dan juga saya dah cerita, selain pada diet tu ada suplemen-suplemen yang akan mengangkat you punya immunity, okey, supaya kuat. Sebab apa? Ni ada kaitan dengan virus. So kita kena tingkatkan kita punya daya tahan supaya virus masuk macam mana pun kita boleh lawan. Wanita-wanita yang masih muda, tolong perhatikan apa yang saya kata tadi ya. Sebab cancer of the cervix don't have to wait until 40. 30, 28, 29 dah boleh confirm dah. Okey, jaga baik-baik. Anda perhatikan anak-anak muda, kalau siapa yang ada anak dara ni, make sure mereka kalau masih peringkat belum kahwin semua tu pergi check dulu, okey, buat pap smear, okey. InsyaAllah. Kenapa? Saya dah kata tadi, kalau dapat tahu awal-awal cervix cancer ni, dia boleh handle. Doktor ramai yang dah boleh handle penyakit-penyakit ni, not an issue. Kalau buat test stage 1 dah boleh kesan, boleh, no problem. Yes, dia pakai swab kan, okey, boleh, insyaAllah. Dia panggil cancer in situ. In situ tu maksudnya dia masih di situ. Okey, dia tak pergi ke mana-mana. Alright. Right diet, yes, boleh. Punca HPV, anda dah tahu, seks yang bebas, betul. Adenoid cyst carcinoma, okey. Kalau you ada jenis-jenis adenoid cyst dan sebagainya, jangan terlalu panik kan. Mungkin kes tu tak serius sangat, cuma mungkin saiz terganggu sikit, you punya tempat lokasi dekat mana-mana tu, yang tu selalunya doktor boleh handle, okey. Dan kalau you amalkan diet saya pun, banyak cyst ni dia boleh kecut. Ya, you heran dengan menggunakan diet dan suplemen saja boleh kita kecutkan. Siapa yang kecutkan tu semua? Body kita sendiri, sebab dia ada sel yang boleh mententramkan keadaan. Bila dia tentramkan keadaan, dia boleh pergi balik kepada asalnya. Okey, itu yang you heran. Doktor rasa lembut sikit lah breast lump saya ni. Jangan heran, sebab semua tu Tuhan dah ada dia punya army dengan polis. Cuma kita nak bagi makan yang betul, nak bagi environment yang betul, stres tak ada, dia akan tenang, insyaAllah. Okey, kegemukan pasti tolong jangan lupa ya. Saya buat 25 hari bulan depan. Jangan lupa register untuk bagi mereka yang susah sangat nak kurus. Saya tak percaya orang tak boleh kurus. Bukan sebab saya sombong cerita, tapi kecuali ada satu antara 100 orang tu memang susah, tapi 99% macam mana gemuk you pun masih boleh. You jangan cerita kat saya tak boleh. Pasal apa? Kecuali saya kata apa tadi, kalau you ada masalah hormon, masalah thyroid, yang tu pun boleh dibetulkan. Sebab apa? Kalau you betulkan punca dia, kegemukan tu boleh diuruskan juga. Kecuali kalau you tak mau dengar cakap lah kan, you kata nak buat macam mana, Tuhan dah bagi saya jadi macam ni, bohong besar. Okey, kalau you dah usaha, saya percaya. Tapi kalau belum usaha, no excuse. Okey, siapa yang boleh ambil untuk melawan virus kanser cervix? Nombor 1 ialah Immunex. Pernah dengar? Saya pernah cerita dulu-dulu, dah lama saya tak recommend sebab takut nanti terlalu banyak benda you nak fikir. Namanya Immunex, DND Immunex. You telefon saya punya admin, dia boleh recommend balik. Dia dalam botol kecil, you ambil cuma sehari sebiji atau 2 biji aja untuk maintain you punya immune system. Itu caranya, okey. Tapi yang lebih penting, jaga kelakuan kita. Faham maksud saya? Dia you makanlah ubat apapun, suplemen apapun, diet apapun, tapi kalau masih virus tu attack dan perangai pun tak jaga, susah juga kan? Susah nak baik. Faham Jantana kapsul untuk apa? Itu untuk orang lelaki yang ada erectile dysfunction, secara untuk meningkatkan balik testosteron, dan dia bukan bertaraf Viagra. Kita tak recommend Viagra, kita recommend untuk membetulkan keadaan. Bila hormon dah cukup, lelaki tetap Tuhan bagi rezeki, insyaAllah. Kita bertemu lagi pada topik yang lebih hot lagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Okay.
Okey, tolong share kalau sempat. Boleh? Senyum dulu sebelum pergi. Alright, bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri apa tu keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah aja, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.